buka dia, kita tekan ni. Beli ni kita akan dapat steam rack. Kat dalam ni dia ada bagi wire, sendok dan juga pot. Dan dia juga ada bagi buku manual. Saya nak keluarkan pot dia ni. Tengok ni, warna rose gold. Cantik kan warna dia? Lepas tu, ni nama dia non-stick pot. Sukatan maksimum untuk pot ni ialah 1.8 liter bersamaan dengan 10 cup beras. Ini rupa bahagian dalam dia. Now, kita nak tengok bahagian luar dia pula. So, yang ni kita tutup dulu. Okey. Yang ni tempat keluar wak. Yang ni dia boleh basuh. Cara dia, ada lubang ni kan? Kita tarik kat sini. Yang ni pun boleh buka untuk kita basuh. Kalau boleh, setiap kali lepas kita masak, kita basuh supaya makanan kita tak cepat basi. Yang ni dia akan takungkan wap. So, kalau boleh kita basuhlah setiap kali lepas kita dah guna. Kemudian kita pasang balik. Kemudian kita tutup. Letak je balik macam biasa. Tekan je biasa. Next, kita pergi kepada fungsi button. Sekarang kita sambung dulu wire dia. Dia akan display macam ni. Ini dia ada button start. Dekat sini dia ada menu. So kita boleh pilih kita nak masak rice ke, quick cook, soup, porridge, steam ataupun kek. Cik Sarah akan tunjuk contoh. Contohnya kita nak masak sup kan. Kita tekan menu ni. Nanti akan ada dot warna merah bergerak. Nampak tu. So kita tekan je lah sampai dot warna merah tu sampai dekat sup. Waktu default dia 1 jam 30 minit. Next, kita ada preset ataupun timer untuk adjust masa masakan kita tu. Nak preset, Sarah tekan preset. Preset ni ialah untuk kita nak hold masakan kita. So, kat sini dia keluar 30 minit. So, nanti dia akan countdown. Then, baru dia akan masak sup kita tu. Contoh kita nak hold 1 jam. So, kita tekan tambah. Dia akan bergerak 30 minit, 30 minit. Tu nampak dah keluar 1 jam dah tu. Okey, saya akan tekan lagi sekali. Dia akan tambah lagi 30 minit. Nampak? Nak masak dia bukan macam ni je. Kita kena tekan start. Ni kalau kita nak delay lah. Bila kita tekan start ni, dia akan countdown lah. Nanti bila dia habis countdown, baru dia akan masak sup kita ni nanti. Nampak ni masa dia dah berkurang. So, saya nak bagi tahu selama dia countdown ni, periuk ni takkan panas. Maksimum kita boleh delay masakan sehingga 23 jam 30 minit. Now, saya nak ajar cara nak set timer pula. Cara dia, kita tekan cancel dulu. Okey, untuk contoh yang kedua, saya akan guna quick cook. Kita tekan je lah menu ni, pergi ke quick cook. Okay, default dia ialah 35 minit. So, now untuk kita nak adjust masa, kita kena pastikan dulu dot merah ni ada dekat timer. Kalau ada kat preset, kita tekan je lah lagi sekali. Contoh ada kat preset ni. So, kita nak timer kan? Kita tekan bagi merah tu ada kat timer. So, now kita boleh lah. Kita nak tambah ke, nak tolak. Okay. Ni tolak dia. Tolak lah kan? Contoh nak 32 ke 33 ke macam tu. Lepas tu kita tekan last start. So dia akan masak ikut masa yang kita set tu. Now dia tengah proses. Saya nak tunjuk fungsi-fungsi menu yang ada dekat sini. Rice untuk kita masak nasi, apa-apa je jenis nasi. Quick cook ni kita boleh masak apa-apa je jenis lauk. Contoh kita nak menggoreng ke, nak menumis ke. Sup untuk masak apa-apa je jenis yang berkuah. Porridge pula untuk masak apa-apa je jenis bubur. Steam ni pula, contohnya kita nak steam ikan ke, steam kuih ke, apa-apa je lah yang kita nak steam. Kek.
Monkey rice ni pun kita boleh masak kek tau. Kita just ambil je yang tulisan kek ni, tekan menu sampai ke dot tu, pergi dekat kek. Default time dia 40 minit. Tu dia ada tunjuk. Lepas tu saya nak tunjuk button keep warm. Untuk kita keep warm masakan kita dalam ni, ataupun kita nak tekan cancel, kita tekan je sekali lagi. Okay, saya tunjuk keep warm. Dia akan display BB dekat sini. Kita tekan tengok tu. So nanti dia akan keep warm masakan kita dekat dalam ni. Betul, kalau kita nak tekan cancel, kita tekan je balik, bagi lampu kat sini hilang. Okey, ini sahaja fungsi button yang ada dekat Monkey Rice Cooker ni. Sarah nak share satu tip yang saya dapat daripada seller produk ni. Sebelum guna, kita kena sterilize dulu produk ni. Cara dia, mula-mula kita basuh je macam biasa. Kita basuh dia punya inner pot dulu dengan tempat keluar wap ni. Kemudian kita hanya perlu rebus air dekat dalam ni guna apa-apa je function. Macam Sarah guna steam. So bila dah bibi, kita buang je air tu, and then bolehlah guna macam biasa. Sarah dah buat dah proses tu, so Sarah boleh terus masak je. Cuba tengok dekat tepi ni. Mesti korang pelik kan ni untuk apa? Sebenarnya dia dah sediakan tempat untuk letak sendok dekat sini. So nanti tak adalah kita nak kena letak di atas macam ni. Nanti kotor pula. So dia kan letak kat sini. Dia ada tempat memegang macam ni untuk kita angkat. Senang kan? Tengok tu. Nanti nak pergi berkelas senang lah. Nah, apa lagi? Saya nak tunjuk cara nak masak nasi dan kukus ayam secara serentak dalam satu masa. Hebat kan? Jimat masa. Nak tahu cara dia? Okey, jom kita buat. First menu saya nak buat nasi. Menu yang kedua pula saya nak buat ayam kukus halia. Ini bahan-bahan dia. Mula masukkan 4 paha ayam yang saya dah potong kecil. Masukkan bawang putih. Sarah guna 3 ulas dan telah dicincang. 1 inci halia yang saya dah potong panjang. 2 sudu besar kicap manis. 1 sudu besar kicap cair. Dan 1 sudu besar minyak bijak. Kemudian kita gaul rata. Kalau suka nak tambah lada sulah pun boleh. Okey, dah rata macam ni, kita nak masukkan dalam steamer rack kita. Okey, saya dah lapik steamer rack ni dengan aluminium foil. Lepas tu kita letak je lah ayam ni dekat dalam aluminium foil ni. Okey, yang ni kita perap sekejap. So kita tekan ni dulu. Kita nak buat untuk nasi pula. Ni beras saya dah cuci bersih. Saya guna 4 pot beras. Saya guna pot yang dikasih tu. Now saya nak masukkan inner pot ni dekat dalam bekas dia. Saya nak ingatkan tahu, sebelum masukkan inner pot ni ke dalam bekas ni, pastikan bahagian luar dia ni kering. So kita kena lap dululah kalau basah. Kita nak masukkan air. Cara dia, kita masukkan air ke paras 4 yang dikasih tu. Ukuran ni kalau kita guna ukuran pot yang dia kasih tu lah. Kita masukkan je air. Okay, dah paras 4. So now kita nak masukkan steamer rack untuk kita nak kukus ayam ni. Okay, now kita dah boleh tutup. Dan kita ambil je rice dan tekan start. Okay, kalau keluar macam ni, maksudnya dia tengah proses masak. Kat sini dia macam ada level dia. Dia tengah preheat ke, absorb water ke, heating ke, absorb water, boiling, still.
ataupun keep warm. So kat sini nanti kita boleh tengoklah dia punya level. Kalau macam ni maksudnya dia tengah preheat. Nampak tu? Dia sampai dekat preheat ni kan? Preheat tu maksudnya dia tengah panaskan periuk ni. So kita tunggu je lah sampai dia display BB nanti. Okey, ni status boiling. Nampak garisan tu tak? Nampak? Okey, wap memang akan keluar dekat tempat keluar wap ni. So kita duduk jauh sikit lah daripada area ni. Duduk jauh sikit. So, balance dia dekat sini, kita ada lagi 8 minit. So, sambil tunggu-tunggu ni, bolehlah kita buat kerja lain. Okay, dah BB. Dekat sini akan display BB. Now, bolehlah kita tengok hasil dia. Tapi hati-hati tau, takut nanti wap kena muka. So, kita duduk jauh-jauh sikit. Tak ayam kukus halia kita ni. Dia akan berkuah macam ni. Korang, kalau korang tak ada bekas yang sesuai untuk letak dekat steamer rack ni, korang boleh je buat macam Sarah lapik guna aluminium foil. Kita buat je bekas macam ni. So, kuah dia akan bertakung lah macam ni. Kemudian, kita dah boleh taburkan daun bawang atas dia. Ni lupa nasi kita. Okey, kita cek dia. Wow. Elok je, bawah pun tak melekat. Untuk yang ketiga, kita nak buat tauge tumis simple. Ni bahan-bahan dia. Okey, apa lagi? Jom kita start. Ni saya guna quick cook. Tekan start. Masukkan minyak untuk menumis. Masukkan bahan tumis, bawang merah dan bawang putih. Masukkan ikan bilis. Kita kacau dia sikit. Kita masukkan stok ayam dalam 1 sudu. Masukkan garam sedikit. Masukkan sayur, tauge, kusai dan sedikit potongan cili merah. Masukkan sedikit kicap manis. Kemudian kita kacau je lah rata sehingga sayur kita ni layu. Sarah suka tauge yang masih lagi kukrak-kukrak. So macam ni dah kira okey lah. So kita dah boleh stop. Kita dah boleh cancel masakan kita. Untuk cancel, tekan cancel. So tauge tumis simple Sarah dah siap. Kita tuang dia masuk dalam bekas. Nyam nyam nyam. Dengan itu siaplah 3 jenis masakan guna multi rice cooker Destiny. Baguskan gadget ni dengan menggunakan multi rice cooker ni macam-macam kita boleh masak. Jangan lupa follow channel Cik Kiki tau. Nanti Sarah akan share lebih banyak resepi guna multi rice cooker ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like video ni, komen di bawah, share video ni dan subscribe video YouTube channel Cik Kiki.